Katakanlah, Allah perintahkan Nabi, katakanlah, aku ini tidak lain melainkan seorang manusia yang telah ditabalkan menjadi Rasul. Aku tidak dapat membawa hal ini semua kerana kekuatan, keajaiban bukan di tanganku, di tangan Allah Jalla wa'ala. Maka dengan itu mukjizat Nabi ialah ilmu pengetahuan, Al-Quran, sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah oleh kerana Quran terpelihara. Cumanya yang menjadi masalah ialah kepada bagaimana menafsirkan Quran. Namun sumber yang kedua iaitu sunnah, kadang-kadang menghadapi masalah, bahkan sering menghadapi masalah di atas beberapa keadaan. Masalah yang paling besar ialah masalah pemalsuan terhadap hadis. Apabila berlalunya Nabi SAW telah wafat, manusia yang datang kemudian mula mencipta ungkapan-ungkapan, sandaran-sandaran yang disandarkan kepada Nabi SAW, sedangkan ia bukan berasal daripada Nabi. Untuk itu Nabi memberikan amaran sejak baginda masih hidup, inna kadhiba alayya laysa ka kadhibin ala ahad, man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesungguhnya bohong menggunakan nama aku tidak sama dengan bohong kepada orang lain. Sesiapa yang bohong menggunakan namaku dengan sengaja, maka siap tempat duduknya di dalam neraka. Nabi SAW juga memberikan amaran, yakunu fi akhir zaman dajjalunal kadzabun ya'tunakum minal ahadithi bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wa la yaftinunakum. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi, sesungguhnya nanti pada akhir zaman akan ada dajjal, pendusta, dajjalunal kadzabun, para dajjal, para pendusta. Arab menyebut dajjal sebagai ungkapan kepada sangat dusta. Mereka itu membawa hadis-hadis yang kamu tidak pernah dengar, mak bapak kamu tidak pernah dengar. Kamu kena jaga-jaga dengan mereka, jangan sampai mereka itu menyesatkan kamu dan memfitnah kamu. Orang mengungkapkan hadis palsu di atas banyak sebab. Kadang-kala kerana kepentingan perselisihan politik, kadang-kala kerana nak berlebihan mengamalkan agama, tapi sebahagian daripadanya kerana kepentingan ekonomi dan perniagaan. Di zaman kita ini, kita mula melihat bagaimana perkataan sunnah Nabi, sunnah, makanan sunnah, bahkan kita dengar yang pelik-pelik, ayam sunnah, aiskrim sunnah, dan berbagai-bagai lagi yang disandarkan kepada Nabi. Kesemuanya itu dengan tujuan untuk melariskan perniagaan mereka, menggunakan nama baginda SAW dengan tujuan perniagaan, yang akhirnya manusia telah salah faham terhadap hakikat baginda Nabi SAW. Sebahagiannya menggunakan produk yang disandarkan kepada Nabi, kononnya makanan sunnah, dicampur makanan itu dan ini, dilekatkan jenama Nabi SAW. Ini termasuk dalam amaran Nabi SAW, sehingga akhirnya kita lihat orang Islam menghasilkan produk-produk yang disandarkan kepada Nabi, padahal tidak setara mana penghasilannya, memalukan dibandingkan dengan apa yang dihasilkan oleh orang lain. Ini bahagian yang pertama, pendustaan pada Nabi. Bahagian yang kedua ialah bagaimana gambaran yang salah terhadap Nabi SAW. Apabila orang politik bercakap tentang Nabi, ia gambarkan Nabi itu bagaikan seorang tokoh politik semata-mata. Hidupnya berpolitik daripada pagi sehingga ke malam. Apabila orang ekonomi bercakap tentang Nabi, dicuba gambarkan Nabi itu seorang tokoh ekonomi. Semua kira bicaranya perniagaan dan wang.
Apabila orang-orang kerohanian bercakap tentang Nabi, digambarkan Nabi itu seolah-olah hanya ahli rohani yang meninggalkan kehidupan dunia dan membiarkan dunia itu berjalan mengikut seleranya. Ia hanya menumpukan hubungan pribadi antara dirinya dan Tuhan. Apabila peniaga pakaian ataupun orang yang gemar kepada pakaian sunnah bercakap tentang sunnah Nabi yang dipentingkan soal pakaian, kasut dan seumpamanya, mereka tinggalkan bahagian-bahagian yang lain daripada hidup Nabi. Maka Nabi itu tidak kelihatan syumul, Nabi itu tidak kelihatan lengkap, Nabi itu tidak kelihatan seperti mana yang diutuskan oleh Allah. Bahawasanya bagi setiap cabang kehidupan itu, padanya ada Nabi SAW. Akibat kerana manusia telah memecah-mecahkan kehidupan Nabi, maka hendaklah kita jadikan Nabi itu adalah sumber dalam kehidupan. Nabi itu ada sebagai seorang bapa yang baik, ia juga ada sebagai seorang anak yang baik, seorang jiran yang baik, seorang rakyat yang baik, seorang pemerintah yang baik, seorang komander perang yang baik, seorang ahli ekonomi yang baik, seorang pendidik yang baik, seorang sahabat yang baik. Dalam segala persoalan yang dibicarakan oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan nabinya sallallahu alaihi wasallam telah melaluinya. Maka dengan itu kita mengutip mutiara daripada hadis-hadis yang sahih di dalam segala bidang dan cabang bagi kehidupan seorang insan yang bernama Muhammad bin Abdullah, yang merupakan sumber kepada ilmu pengetahuan dan tamadun kemanusiaan. Maka orang Arab daripada padang pasir yang tidak mempunyai kerajaan, yang hidup dalam sistem kabilah, bertukar menjadi tamadun yang luas dan besar, membuka empire yang besar, jatuh satu persatu empire Rom dan Parsi. Orang Arab yang bahasa mereka walaupun indah dan cantik, syair mereka walaupun tersusun dan molek, tidak dibaca melainkan setelah datangnya Islam, setelah datangnya satu tamadun, setelah datangnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kehidupan orang Arab berubah, membentuk tamadun. Rom dan Parsi gugur di bawah mereka. Islam menguasai empire. Islam telah menentukan perjalanan alam. Islam telah memberikan kesan kepada tamadun kemanusiaan dalam tempoh yang paling lama. Malangnya apabila orang Islam telah hilang rupa paras yang sebenar, iras yang sebenar bagi insan yang bernama Muhammad, maka ada yang mengambil bahagian perubatan, lalu jadikan seolah-olah Nabi itu tukang obat keseluruhannya, yang membaca Quran untuk menjampi semata-mata. Maka tidak kelihatan Nabi sebagai empire ilmu dan tamadun. Maka dengan itu mengembalikan makna ini adalah tanggungjawab kita semua, supaya wajah yang sebenar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kembali diletakkan pada tempatnya di dalam dunia ini. Apabila golongan kelompok yang berminat dengan jihad kononnya melancarkan jihad yang mereka fikir ialah membunuh musuh, mereka tidak membaca Nabi itu kesantunannya di medan jihad, akhlaknya, bagaimana ia melayan tawanan perang, bagaimana dakwahnya. Maka akhirnya wajah jihad telah dihodohkan. Apabila orang berniaga bercakap tentang meniaga makanan sunnah, pakaian sunnah, mereka tidak mengambil perkataan Nabi yang besar dalam perniagaan, man ghasyana falaysa minna, dalam riwayat Muslim. Sesiapa yang menipu kami, ia bukan di kalangan kami. Apabila baginda melihat ada peniaga yang menipu, lalu akhirnya peniaga orang Islam kopiahnya cantik, jubahnya cantik, kedainya mungkin dialunkan Al-Quran, tetapi makanannya tidak berkualiti, cara perniagaannya tidak baik. Maka orang Islam tidak memayungi dunia dan tidak mendahului di dalam pembinaan tamadun. Maka bagi menunaikan tanggungjawab itu, marilah dalam kesedaran program yang dianjurkan pada hari ini untuk mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama kembali kepada asalah, yaitu kembali kepada ketulinan ajaran